Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah bertemu pada malam ini, malam 1 Zulhijjah, yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan sumpah Allah terhadap perkara ini. Allah berfirman pada ayat yang kedua daripada suratul Fajr, walayalin ashr, demi malam-malam 10. Jumhurul ulama daripada keempat mazhab, jumhurul di antara mereka membahaskan bahawa yang dikatakan demi malam-malam 10 itu adalah 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Walaupun ada segelintir yang menafsirkan dengan 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, pandangan itu dihormati, diraikan. Tetapi jumhurul ulama bersetuju pada 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah
kerana 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah telah dinyatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Ensiklopedia Amalan Setahun bahawa bulan Zulhijjah 10 yang awal dari bulan Zulhijjah adalah lebih besar dari Ramadan Al-Mubarak. Walaupun Ramadan ada Lailatul Qadar. Ini pandangan yang dipersetujui oleh para ulama. Besarnya kerana sudah tentulah di sana ada 2 lagi perkara yang tidak ada pada Ramadan Al-Mubarak, iaitulah manasik haji dan pengorban. Manasik haji dan ibadah korban yang tidak ada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini dibahaskan oleh para ulama. Maka sebab itu kita mesti faham Allah bersumpah atas 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah kerana kelebihan yang ada pada telah menulis Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya dengan memuatkan hadis Imam Ahmad rahimallahu ta'ala yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. 1 sampai 9 kata Aisyah Nabi berpuasa sunat. Maka siapa yang mampu dipersilakanlah 1 sampai 9 puasa straight 9 hari, sila, tapi dengan tangan dengan kaki sekali. Dengan cuaca kita, dengan musangking kaki, dia ujian besar. Siapa yang mampu sila. Hanya sunat tetapi Nabi melakukan. Atau kita berpuasa pada 9 Zulhijjah sahaja. Dan saya yakin itulah kita. Saya dan tuan-tuan muslimat, itulah yang kita mampu. Walaupun saya yakin ada yang mampu untuk melaksanakan 9 hari straight ini terus menerus. Saya yakin ada yang boleh buat dalam keadaan dia mampu diberi kekuatan oleh Allah. Siapa tak mampu, kau ambil 2 hari, 8 hari tarwiyah, 9 hari wukuf. Puasa 2 hari, 8 dan 9. Kalau dapat, tak dapat 9. Tak dapat juga 9, hisap rokok, duk diam-diam. Tu kan video saya mereka duk viral. Tu 4 tahun dulu tu. Video hisap rokok tu. Kalau tak mampu 9 Zulhijjah, saya kata hisap je lah rokok. Viral video tu. 4 tahun lepas punya ceramah di Masjid Syarifah di Kemunting, di Citra. Masjid itulah masjid besar tepi jalan. Tak mampu kita, 9 pun jadilah. Alhamdulillah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, sama hukumnya macam orang berdoa di Arafah pada hari wukuf. Kata Imam Ibn Rajab, Allah ampunkan ketidak dosa kamu? Jawabnya ya, kata Imam Ibn Rajab. Seperti mana Allah ampun
dosa saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah. Begitulah kita diampunkan Allah walaupun berada di permatang pauh dan sebagainya, walaupun tidak berada di bumi Arafah. Itu kelebihan 9 Zulhijjah. Apatah lagi kita sedang berpuasa pada waktu itu, doa mustajab, subhanallah. So ambillah sehari 9 Zulhijjah. Kalau tak mampu nak start besok, tengok gaya muka tu memang syahid dah. Tak apa, siapa yang mampu dipersilakan 9 hari. Saya yakin ada orang boleh buat. Allahu Akbar. Yang kedua, sudah tentulah manasik haji itu sendiri yang hanya berlaku bermula 1 Syawal sehinggalah 13 Zulhijjah. Itulah yang disebut Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Adalah ibadah haji itu, kata Allah, pada bulan-bulan yang tertentu. Iaitulah bermula pada 1 hari bulan Syawal sehinggalah 13 Zulhijjah. Itulah yang dipanggil bulan-bulan haji. Maka bergerak kita dengan niat untuk menunaikan haji di dalam masa tersebut. Lalu sampai di Makkah, kita menunaikan umrah di bulan haji ini. Maka jadilah hajinya tamattu'. Kalaulah kita berniat haji di bulan haji, berniat haji, lalu berada di dalam ihram sehinggalah hari wukuf, maka jadilah hajinya ifrat. Haji ifrat tidak kena dam. Haji tamattu' dan qiran dikenakan dam. Terpulang pada para hujaj, mana yang kamu rasa selesa? Ada anak murid last flight 22 hari Khamis, last flight 22. Seminggu lagi nak wukuf, 6-7 hari lagi nak wukuf. Wukuf 28 insya-Allah. Makna dalam 6 hari lagi nak wukuf. Saya tanya dia, buat haji ifrat lah bang. Oh, dia kata tak boleh ustaz, tamattu'. Dia tak tahan mungkin. Oh, saya kata terpulang, tak ada masalah. Nak buat tamattu' boleh, seminggu lagi aja nak wukuf. Cuma tak semua orang sama kekuatan iman dia. Sebab nak menjaga pantang larang, walaupun seminggu, satu benda yang cukup besar, berada dalam ihram sampai hari wukuf, sampai nak lontar Jamratul Aqabah untuk tahallul awal, adalah ia benda yang bukan main-main. Saya pernah buat haji ifrat dengan jamaah, dan saya juga pernah buat tamattu' dengan jamaah pada tahun-tahun yang berlainan. Dan tahulah kita betapa letihnya haji ifrat. Letih tuan-tuan, pantang larang nak dijaga, pantang beretuh nak bertinju saja. Dia kira memang nak cepat naik angin aja. Sebab kita dalam ihram. Pakai ihram tu letih dah kan. Kita sebut banyak kali. Pakai ihram tu pun letih dah. Tiba-tiba 24 jam tolak mandi je lah. Janganlah lurus bendoi mandi pun dia mandi dengan kain ihram. Tu lurus bendoi nama dia. Lepas tu keluar bilik air macam kucing jatuh telaga. Seksi pula. Lepas tu dia sengih kat kita. Suruh pergi kursus haji, dia lari seokok, tu lah jadi dia. Suruh pergi kursus haji, tak mau lari, duk bawa pokok, isap okok. Orang cakap tak mau dengar. Pengambil buat ifrat jadi lagu tu. Dia mandi dengan kain-kain ihram dia sekali. Haru bin biru betul. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, saya pernah buat ifrat. Allah letihnya betul-betul jaga. Dan pernah juga buat tamattu' relax lah.
buat umrah, tahallul, buang ihram, pakai baju biasa, 2-3 hari pula buat pula umrah, wukuf dah lagi. Rasa relax kita. Relax jalan dengan jubah apa semua. Yang ifrat dengan kain ihram tu. Pi hotel ke, pi shopping ke dengan kain ihram tu, nak beli barang ke apa ke dalam kain ihram tu. Oh letih tuan-tuan, dalam keadaan berihram. Tapi tak kena dam lah, save lah 800 rial ke 900 rial kapit seko tu, save lah. Boleh beli rokok kan. Save 800 rial. Orang yang tamaduk kena dam. Sebelum kita bergerak ke Arafah, kita akan tinggalkan duit dam kita kepada petugas di Makkah. Petugas ramailah, Arafah ada, Makkah ada. Petugas Makkah yang akan sembelih kita punya dam, tinggalkan duit. Makanya manasik haji, Allahu Akbar, ambil i'tibar, ambil pengiktibaran ibrah, liyashhadu manafi'a lahum, supaya kamu, kata Allah, menyaksikan manfaatnya. Walaupun kita tak pergi haji lagi, tapi boleh dah ambil manfaat? Boleh. Usah banyaklah. Pakaian ihram yang putih itu, itulah lambang hati mau bersih bang. Kata ulama, Imam Al-Ghazali tulis dalam kitabnya Falsafah Haji, antara bendanya bila kita pakai ihram warna putih, sunat aja ihram tu warna putih. Kutlah tuan-tuan pi umrah, pi haji, tengok ada orang pakai ihram warna oranye. Kita tengok pada jauh, oh kita kata ni yang naik lembu hari tu, kita kenal dia naik lembu. Siapa dia tu? Tuan-tuan, kita tengok dia pakai ihram warna oranye. Salah dah? Dah. Sunat aja warna putih. Sunat aja warna putih. Lembu tu pun naik heran. Tuan-tuan tengok kan video lembu tu naik pelik. Ni mangkuk mana atas aku ni, dia kata. Tuan-tuan, sunat aja warna putih. Dan ulama bahas, itulah lambang hati mau bersih, luar dalam bersih. Sebab itu tuntut ihram tu berwarna putih, biar bersih elok hati kita. Jangan duk busuk, duk hasad, dengki apa semua, tak mau, tak elok. Itu simbolik tu baru ihram. Saya bukan nak buat kursus haji malam ni, tapi nak sebut bahawa kita semua mengambil manfaat daripadanya. Hebatnya Zulhijjah, ada manasik haji. Dan paling besar ialah berkorban. Dan saya selalu sebut, pengorbanan ni janganlah bila kita nampak Nabi Ibrahim ni, kita nampak korbannya, lain tak nampak. Yang tu silap besar. Nampak Nabi Ibrahim ni bulan Zulhijjah. Masuk Zulhijjah dia mula. Tambah pula tepi jalan kan berlambak sekarang. Lembu, unta, kerbau, kambing, semua dah. Pilih aja, beno bersepak. Dah, jangan nampak itu aja. Tetapi belajarlah, bedahlah Al-Quran. Dan lihatlah apa yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihi salam. Di antaranya kesetiaan terhadap perintah Allah tanpa berbelah bagi. Yang tu Sano jadi kita baca kitab. Nak ambil sikit malam ni 1 Zulhijjah. Nak sebut ketaatan itu sesuatu yang kita tidak boleh pertikai. Allah suruh apa je, hek tidak, hok tidak. Sembelih anak, sembelih lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Subhanallah. Awak dia tak sayang dekat Nabi Ismail sampai dia ucap syukur, baca surah Ibrahim ayat 39 surah Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq al-ayat. Itu antara doa ucapan Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim kata segala puji bagi Allah, wahabali, yang telah beri kepada aku, alal kibari, ketika aku sudah tua bangka, aku sudah usia lanjut. Puji padamu ya Allah yang telah mengurniakan padaku ketika usiaku sudah lanjut, sudah tua, Ismail dan Ishak. Tu doa dia, tu ucapan syukur dia kepada Allah. Walau umur dekat 100 tahun, kata Abdul Rahman dalam Encyclopedia of Sirah, umur Nabi Ibrahim dapat Ismail 89 tahun. Allahu Akbar, tua dah. Allah kurniakan Ismail. 15 tahun kemudian Allah kurniakan Nabi Ishak, kerana jarak Ismail dan Ishak alaihimassalam ialah 15 tahun. Tua dah Allah bagi aku Ismail dan Ishak. Dah lah dapat anak lambat, suruh pula sembelih. Tak ada cakap banyak, patuh terus. Ni kita nak kena belajar, dan kita akan terus belajar untuk tidak membantah perintah Allah ataupun merungut atas perintah Allah. Yang ni tak boleh. Merungut. Subuh 2 rakaat ni kata dia, subuh ni 2, bukan 200 pun. 2 aja, potong buang lah. Walaupun dia semayang subuh, dia bangkit, dia semayang subuh, tapi dia tak apa benda yang dia sembang dengan kawan-kawan dia. Allah 2 dia kata. Dah ni naik, dah lagi habis. Kalau 200 tu boleh lah, lama dia kata. Takat 2 Allah tak boleh kerat. Dia merungut, tak elok. Silap-silap kufur dia, kerana dia macam tak puas hati dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jadi begitu. Bukan kita nak pergi sembelih anak kita pula, tak ada dah. Jangan cari pasal. Bangkit-bangkit besok kata aku mimpi dah, anggap ready dah. Kebetulan pula nama dia Ibrahim, ayah dia tu. Mimpi apa pak? Mimpi sembelih ha? Jahanam punya pak dia. Agak-agak kita nak tunggu ke kita nak lari awal? Sambil dia hafal mimpi tu dia pegang golok, lari awal lagi. Ataupun kita jawab, pak tenang, kita pun huluk rokok kat dia. 2 beranak isap rokok, pak tarik lelok, sedut lelok, pak bagi cantik punya. Lah lagu ni saya nak abang, confirm pak malam tadi tidur tak basuh kaki. Dia akan jawab tu. Allahu Akbar, tuan-tuan, tak ada dah. Tapi itu simbolik dia, pengorbanan ataupun kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk nampak korban aja. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku ini golongan yang mendirikan salat. Jadikan aku ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salat, jadikan aku ni orang yang mendirikan salat. Sila-sila pegang tali lembu tu subuh pun tak salat. Maaf sebut, kita tak tuduh lah. Semayang pun tak. Hak tu nombor 1. Dan Nabi Ibrahim ajar minta pada Allah, kita ni jadi generasi yang mendirikan solat. Bukan sekadar solat kata ulama, tetapi menjaga, memelihara solat. Kerana walladzina ala salatihim yuhafizun, di antara golongan yang bakal masuk syurga Firdaus ialah mereka yang memelihara solatnya, menjaga solatnya. Kalau dapat solatnya di awal waktu, kalau dia tak ada apa-apa urusan, awal waktu kita solat, itu Allah suka. Dan paling hebat sekali solatnya berjamaah 5 waktu. Sebab itu kan perintah Allah dalam Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakat
warka'u ma'ar raki'in. Itu dalil ulama ambil sampai Imam Hanafi meletakkan wajib salat berjemaah. Mazhab Hanafi dia hukum wajib salat berjemaah. Sebab Allah sebut warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama orang yang rokok. Maknanya semayang tu ramai, bukan seorang dia. Warka'u ma'ar raki'in, diambil oleh ulama. Inilah tanda semayang berjemaah tu wajib dalam mazhab Hanafi. Imam Syafi'i dituntut sah semayang seorang, jadi dituntut berpahala besar dengan berjamaah. Imam Hanafi dia hukum macam tak sah semayang seorang. Itu pandangan Imam Hanafi. Tuan-tuan muslimah, bukan kata kita solat. Tengok ayat tu, ayat 40 surah Ibrahim. Tetapi dia kata wa min zurriyati, dan zuriat keturunan aku juga mendirikan solat. Ni dia Nabi Ibrahim. Jangan dok nampak lembu korban aja. Nabi Ibrahim ajar supaya kita menjadi orang yang solat. Dan jangan tinggal zurriyati, zuriat keturunan aku ya Allah juga solat. Bermakna kita kena ensure anak kita solat, cucu kita sampai balik kena solat. Begitu anak cucu keturunan. Sebab Nabi Ibrahim sebut zurriyati, zuriat keturunan. Maknanya keturunan kita, anak cucu cicit piut sampailah bila-bila. Keturunan ini kita pastikan mendirikan solat. So tolong jangan duk nampak binatang korban aja. Nabi Ibrahim je daging korban, Nabi Ibrahim je daging korban. Awak tu aja Nabi Ibrahim aja. Allahu Akbar. Bedah Al-Quran tuan-tuan, sampai dia lawan pemerintah dia yang kufur kepada Allah, iaitulah Namrud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka secara ringkas bermula maghrib tadi, maka tidak dibenarkan peserta-peserta korban memotong kukunya, memotong rambut-rambut di badannya sampailah disembelih binatang korbannya. Maka itu larangan hanyalah makruh yang tanzih, bukan makruh yang tahrim. Larangan itu bukan haram mutlak. Buka kitab hadis, larangan ini hanyalah makruh. Dan makruh pun ada dua, satu tanzih, satu tahrim. Makruh yang tanzih bentuk larangan, Nabi tak suka, makruh. Makruh tahrim dia jadi dekat nak haram. Adapun yang ini makruh tanzih sahaja, bukan makruh yang tahrim. Maka kalau ada benda yang mudarat, terpaksa potong kuku, potonglah. Peserta korban saja, hak tak korban hisap je lah rokok. Tak ada apa, hak tak korban tak masuklah hukum ni. Ni hukum bagi orang yang berkorban. Makanya bermula malam ni, kuku-kuku jangan dipotong. Allah Ustaz panjang teruk sangat sakit saya. Potonglah, makruh aja. Bukannya dia jadi haram. Itu dia hukum. Maka kita mesti faham, inilah kelebihan Zulhijjah. Di sana ada pengorbanan, manasik haji dan adanya puasa. Sebab itu kata ulama, dia mengalahkan Ramadan Al-Mubarak. Itu sedikit ringkasan untuk kita mulakan muqaddimah kuliah pada malam ini, sempena malam ini 1 Zulhijjah. Baik, kita sambung perkara yang ke-11. Masih lagi menceritakan kebesaran ataupun kehaibatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak dapat dirongkai oleh ilmu biasa, melainkan wahyu ilahi. Cubalah bertanya kepada mereka semua soal-soal yang rumit, yang selalu diminta oleh akal
akan jawapannya, iaitu siapakah pengarang kitab alam semesta ini yang penuh dengan keajaiban. Kita sambung dengan tulisan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimallahu ta'ala. Bagaimana dia menulis bahawa itulah di antara perkara yang kadang-kadang berlegar pada pemikiran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu siapakah pengarang alam yang haibat ini, alam yang penuh dengan keajaiban ini. Allahu Akbar. Ajaib makna hairan, asalnya ajib. Ajib makna hairan, mujib, ajib. Sebab tu dalam Quran ada ayat, bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Mereka amat ta'ajub, mereka rasa hairan kerana datang daripada mereka seorang pemberi amaran dari kalangan mereka. Ayat dalam surah Qaf, Allah Ta'ala sebut sikap Abu Jahal. Mereka rasa heran sebab yang bagi nasihat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal pengembala kambing, duk main upih sekali kecil-kecil, tiba-tiba sembang bab syurga, bab neraka. Bala ajibu, bahkan mereka rasa heran. Maka bila sebut keajaiban, maknanya kehairanan, ta'ajub kita melihat alam yang indah dan penuh dengan rahsia-rahsia yang tak mampu untuk diungkapkan dengan perkataan. Sebab itulah menurut Imam Al-Ata, iaitulah salah seorang guru kepada guru kita Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan di hadapan musyrikin Makkah ayat 163 Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Kata Allah, Nabi baca ayat tu turun, wa ilahukum ilahun wahid. Lalu Nabi bacakan kepada mereka, iaitulah Allah berfirman, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang wahid, satu. Maknanya esa. Satu dalam bentuk harfiah, tapi dalam bentuk makna wahid, dalam di sudut harfiah satulah wahid, isnani, salasa, arba'ah. Satulah adada, jumlah bilangan. Tetapi di sudut tauhid makna esa. Esa Allah pada zat, sifat, af'al, iaitulah wahdaniyah. Wahid maknanya wahdaniyah. Esa Allah pada zat, iaitu zatnya tidak terbentuk seperti makhluk. Zat Allah tak sama dengan makhluk. Esa pada sifat, tak ada manusia makhluk boleh bersifat macam Allah. Esa dia pada af'al, perbuatan, yakni tak ada manusia yang boleh buat macam Allah Ta'ala buat. Itu maksud wahid, wahdaniyah pada tafsiran ilmu tauhid. Pada harfiah makna satulah. Maka Nabi baca ayat tu, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Lalu dijawab oleh penentang-penentang musyrikin. Dia kata macam mana ni? Tuhan tu satu, tapi nak jaga semua. Dia dah fikir secara bodoh si musyrikin. Tuhan tu satu, tapi nak jaga langit, bumi, laut, manusia. Hai, mana boleh? Kata Imam Al-Ata, ketika mereka sebut begitu, maka Allah menurunkan ayat 164 Al-Baqarah, ayat selepasnya. Lalu Allah turunkan dan beritahu mereka sedikit keagungan dan kebesaran Allah
Subhanahu wa ta'ala, iaitulah 164 Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah pun mula sebut yang mereka sebut tadi, Tuhan satu nak jaga semua, biar betul. Otak dia lagu tu puak-puak yang mulhid, yang tidak ada tauhid, yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka tanya Nabi, Allah pun turunkan 164 Al-Baqarah. Pertama Allah sebut khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, bertukarnya malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan yang membawa barang-barang bermanfaat untuk manusia. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi Allah. Wa tasrifir riyah, dan angin yang bertiup. Disebut oleh para ulama, Allah menukar angin utara, selatan, timur dan barat. Ada angin yang sedang bertiup daripada timur, Allah tukar dia menghala ke barat. Ini kerja Allah. Dan angin yang telah memusnahkan kaum Ad, kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, kaum Ad dimusnahkan Allah. Angin itu datang dari arah timur, dan angin, kata Nabi, yang memusnahkan Ahzab, tentera Ahzab, angin itu datang dari arah barat. Ini ada hadis dia dalam sahih Muslim. Allah tukar, itu hak Allah. Wa tasrifir riyah, angin yang bertiup utara, selatan, timur dan barat. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan awan apa yang ada di antara langit dan bumi, iaitulah awan. Semua itulah ayatin, adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumi ya'qilun, bagi mereka yang mahu gunakan akal mereka. Allah bawa turun ayat 164 Al-Baqarah untuk menjawab tentangan mereka bahawa tak kala Tuhan satu boleh kawal semua. Ayolah dia Allah. Itu dia jawapan dia. Sebab itu dalam hadis yang diambil oleh Imam As-Suyuti daripada jalur Imam Ad-Dailami, mengambil daripada rekod Ad-Dailami, di mana Ad-Dailami mengambil daripada Sayyidatina Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wailun liman qara'a hadhil ayah famajja biha, atau kama qala. Hadis diambil oleh Al-Imam As-Suyuti daripada jalan Ad-Dailami daripada Aisyah. Nabi telah bersabda, wailun, celakalah, liman, bagi sesiapa, qara'a, yang telah membaca hadhil ayat, yang telah membaca ayat ini. Maksudnya ayat 164 Al-Baqarah ini, inna fi khalqis sama, yang saya baca tadi. Nabi kata celakalah, liman qara'a hadhil ayat, siapa yang baca ayat ini, fajja biha, famajja biha, famajja biha, ada mim, famajja biha, lalu dia buat tak peduli, dia tak pernah nak fikir, dia baca aja. Nabi kata wailun, celaka dia. Tu dia tuan-tuan. Nabi suruh kita fikir, jangan baca aja. Sampai Nabi kata celakalah siapa yang baca tapi melemparnya jauh-jauh dengan tidak memikirkan langit, bumi, laut, binatang dan sebagainya. Kerana semua itu membawa kita kepada mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mereka masih terkial-kial siapa pengarang kitab Alam yang Ajaib ini, sedangkan Islam telah memberi jawapan. Sebahagiannya telah kami terangkan, telah kamu terangkan
dan sebahagian besar tidak sanggup kamu menerangkannya. Apakah karangan itu? Tidak ada pengarangnya, susunan yang tidak ada penyusunnya. Kita sebut dah, mustahil sesuatu esei, kertas kerja tak ada pengarangnya, mesti ada orang buat. Asasnya begitu. Dalam ilmu tauhid, antaranya untuk guru tauhid ajar kita, dia sebut apa? Dia kata tuan rumah mesti ada dulu daripada rumah. Itu senang faham. Tuan rumah mesti ada dulu daripada rumah. Mesti ada tuan rumah yang nak buat dia. Tukang kayu tu mesti ada dulu daripada rumah. Itu benda asas yang disebut oleh tok-tok guru kita bila ajar kita ilmu tauhid. Maknanya Allah tu wujud, tiada permulaan bagi adanya, kemudian baru ada alam. Nak ada alam macam mana? Tak ada pencipta. Mesti ada tuan rumah dulu, tukang kayu, baru ada rumah. Begitu basic, asas kepada ilmu tauhid. Baik. Dan takkanlah tak ada penyusun dia. Bulan duk atas tu elok aja. Siapa yang letak? Bintang berterabur begitu. Cantik pula tu, tak berlagu pula satu sama lain. Matahari yang beredar, tiap-tiap hari kita tengok hangat, tak ada ayat nak abang. Makkahlah 56 darjah Celsius. Tuan-tuan, saya pernah rasa 50 tu pun kalau suruh rokok terbakar sendiri. 50 hak ni 56. Allah, anak murid anda 56 darjah Celsius. Subhanallah, panas tak ada ayat. Tu di Makkah, tak boleh nak bayang Arafah hangat dia lagu mana. Allahu Akbar. Buatlah. Tahun ni full capacity jamaah. Tahun lepas separuh boleh senyum lagi. Tahun lepas separuh, tahun ni full capacity. Memang kekuatan penuh 32,000, 31,000. Siap, dia back to square one. Dia balik asal. Dia punya ramai, dia punya nanti toilet apa semua. Selamat menghadapi ujian dan cabaran. Tu lah boleh apa. Nak mabrur kan? Tu aja kunci dia, sabar. Saya orang tanya tu mabrur macam mana? Sabar. Tu aja. Kamu kena banyak bersabar. Itulah hasilnya kamu akan dapat mabrur. Percaya. Tak bersabar kerja haji ni pakai lingkup. Sebab itu antara hukum Allah ajar, wala jidala fil hajj. Ayat 197 Al-Baqarah. Antara pantang larang dalam haji, wala jidala fil hajj. Kamu jangan berbantah ketika mengerjakan haji. Jangan jidal, mujadilah, makna bantah. Bantah ni punca pada apa? Tak sabar. Punca tak sabar lah tu yang berbantah tu. Nak bergaduh, nak bertekak. Kan, selipar letak tempat lain, dia pergi tuduh orang curi. Dia pergi tuduh orang curi selipar dia di Mina. Mina kan memang pening sikit. Siapa biasa buat haji. Khemah di Mina, kalau tak cam betul-betul, kita akan masuk khemah geng negro tu jawab dia. Sebab lorong dia sama lah. Kena cam bendera kita, bendera syarikat ke, bendera maktab ke, bendera Malaysia lah selalunya. Kena cam maktab kita tu nombor berapa. Jangan duk main tengok maktab silap-silap maktab perguruan dia pergi ke lain. Tuan-tuan, sungguh dahlah dan kita letih. Sesak nak buang air, nak korban hajat lagi. Dia jadi melilau kadang-kadang. Khemah lain, pergi masuk khemah lain, tengok hitamnya. Halo bro, tu dia rokok. Rupa geng negro. Sudah kelang kabut kita revolve dia ke belakang. Masuk khemah Hindun tu biasa lagi. Tersilap masuk khemah perempuan, habis. Cai pula kita penceroboh. Sudah haji ke mana apa ke mana. Sebab tu Mina cukup letih, jangan cari pasal. Hai, bunyi 2 hari ya Ustaz, 3 hari ya. Nafas awal 2 hari, nafas tani 3 hari. Piece of cake ya. Tengok kek mana nak beli ambil.
Jangan sembang piece of cake. Anak tengok kek mana hang dapat, hang buat hai lah di Mina. Oh jangan. Letih kita. Allah uji. Sabar. Sebab itu Allah kata jangan berbantah di musim haji. Waktu kamu buat haji, wala jidal, jangan berbantah-bantah. Takat nak sembang apa semua no. Sembang buat titah Sultan Kedah kan. Tu steady ya tu. Orang KL kena alert lah. Takkan Sultan Kedah abang kosong. Kena alert lah benda-benda macam tu. Projek-projek apa semua. Takat kita sembang macam tu tak apa. Jangan berbantah, jangan bertinju aja. Dia kata aku geng Sanusi. Aku bukan bertinju. Dah. Buat bertenang. Itu balik Malaysia kita sembang lain. Hak sana Allah kata jangan kamu berbantah. Sebab apa? Sebab nak dapat sobar tu bukan senang. Kadang-kadang selipar hilang, pergi tuduh orang Wahabi letak tempat lain. Sabun dia kutu curi lah. Yang jenis bawa kopi pula ada. Bawa kopi masuk khemah Mina, kutu pergi kebas kopi dia 3 in 1. Dia macam-macam perangai orang buat haji ni tuan-tuan. Pergi curi, ada yang bawa Ovaltine pun ada. Ovaltine lagi awal, tinggal Ovaltine tinggal tom tin habis. Kutu ambil. Kata takkanlah musim haji ni hang halai sudah lah. Kawan ni tak apa, seorang tak apa, satu beg tu halal. Dia main 10 orang mula nak jadi makruh. Tu tak sembang lagi, maaf sebut hak kencing dalam botol, maaf sebut. Tak sembang lagi kaki kencing dalam botol. Tak apalah dia kencing botol, dia tak kencing orang. Ni balik haji kencing orang, cabuk betul. Kencing dalam botol, tak apa lagi. Malas nak pergi toilet. Orang beratur kan Mina 2 pagi pun macam pukul 10 pagi beratur orang panjang. Jawab dia botol jadi teman. Tapi dia istinja elok-elok. Tak ada dia pergi lempak, tepi remah, tak ada. Dia istinja elok-elok. Dia guna batu apa semua, dia ikut hukum fiqh. Tapi dalam botol lah. Bukan aku tak tahu, saya duduk dalam khemah, bukan tidur sangat. Kita mutawif, jadi ketua amanah besar. Lu tengok jemaah perangai seorang-seorang yang nampak kadang terbangkit juga pukul 2 pagi. Lu tengok mata duk cemeh, tengok kawan tu duk hujung dia buat apa tu, tahu dah. Faham dah, dia berdehem tu tahu dah. Kita boleh know elok lah. Pasal malas nak pergi tengok jam 2 pagi. Itu biasa. Itu biasa. Syarat istinja elok-elok. Jangan hampir berdiri pula. Tu hampir berdiri, hampir tunjuk ke orang. Tu nak mampu. Tu nak kena pedang rajam jauh. Sakat jangkung oleh elok, membuat ikut macam mana Nabi ajar, istinja, berdehem oleh elok, istinja, lain clear. Tak ada hal. Tu botol tu buang lah dengan pergi tinggal. Hitam tu. Saya kutu ambil, dia pergi turun nombor ekor. Dia kata hak ni kecil Mina, mampu. Jangan kutu kaki ekor ni, pi haji juga. Balik duk berekor tu kan. Na'udzubillah. Oh jangan. Kena banyak sabar. Mabrur. So tahun ni full capacity. Memang kena banyak sabar. Nak melontar. Semua pakat berebut. Nak tanggai ihram kan dah tak tahan lah. Semua nak berebut 7 biji Jamratul Aqabah tu. Dia punya timpo tu tak ada ayat. Sabar banyak-banyak. Orang tolak ke orang apa, sabar. Jangan kita balas. Sebab mabrur berpunca daripada kesabaran, bukan sekadar manasik haji yang kita lakukan. Maka kita mesti faham perkara-perkara seperti ini. Tak ada orang menyusun dia, mesti ada penyusun. Ni bulan ni kita tahu dah Zulhijjah, lepas ni Muharram, lepas tu Safar, lepas tu Rabiul Awal. Susun tu, siapa penyusun dia? Allah. Mana boleh tak ada susun main hentam ikut suka je. Yang kita pergi puasa tu kita tahu ikut kiraan dia. Oh ni Ramadan, oh ni Syawal, Haji dan sebagainya. Maka mestilah ada penyusunnya. Dan benda yang ada dengan tidak ada yang mengadakan, mana boleh benda ada sendiri. Saya sebut dah dalam kuliah-kuliah lepas. Mana masuk akal benda automatik tak ada. Mesti ada asbab. Saya selalu sebut walaupun kereta kita auto, mana ada kita batuk-batuk dia jalan sendiri. Start enjin tu, home.
daripada tu terus PD. Tak ada. Kena tolak. Kena tolak kita punya gear tu. Baru dia boleh jalan. Mana ada auto. Minyak kita keluar gambar tangki tu sebab ada float, ada kita punya pelampung dalam tangki. Bila dah level bawah, dia akan hantar isyarat. Mana ada auto. Isyarat tu kalau tak ada, tak keluar dah gambar tangki tu. Tak keluar lah. Tu pun dia very polite tau. Dekat dashboard tu dia keluar, please refuel, please. Range 75 km. Lalulah kereta-kereta yang canggih ni, dia keluar, dia tulis dulu please refuel. Dia pun reti beradab. Langsung tak ada adab, teruk betul lah. Kereta pun tahu adab. Allahu Akbar. Dia suruh please tolong isi minyak 75 kilo, 80 kilo. Tengoklah tangki kereta saya 75 dia keluar dah. Maknanya dalam range 75 km tu berlambaklah petrol pump, bolehlah isi insya-Allah. Pun nak sebut dia ada signal dia hantar dekat dia punya kad, bukan main automatik begitu aja. Kereta-kereta lama tak ada lah, sedap-sedap tekan minyak tak jalan pun dah habis. Kan dia ingat jauh lagi nak pergi pun pipi tu tak ada dah, habis dah minyak, upah dah tak ada. Itu cerita lain. Maka nak sebut mesti ada yang menyusunnya. Mana boleh benda tu ada sendiri dengan tidak ada yang menciptanya. Baik. Siapakah yang mengadakan binatang hidup dalam alam ini dan menjadikan binatang hidup itu dapat berjalan di muka bumi dengan cara masing-masing? Siapakah yang mengendalikan semua itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Disebut pula binatang yamshi ala batnihi. Ada binatang berjalan atas perut, kata Allah. Yamshi ala rijlain. Ada yang berjalan dengan dua kaki seperti ayam. Ada yang jalan perut seperti ular. Ada yang arba', ada yang 4 kaki. Allah. Binatang je saja tuan-tuan. Kita nampak dah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Maha suci Allah. Bukan kata melihat binatang dengan tabiat dia, dengan perangai dia. Subhanallah, takkan jadi begitu. Mana boleh. Itu yang disebut oleh almarhum Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili dalam taksirnya, kitab taksir yang terkenal Al-Munir. Dia menyebut ketika menaksirkan wallazi qaddara fahada. Allah bila dia cipta sesuatu, qaddara, dia menentukan qadar. Maka kata almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, maksud qadara itu pertama habitat dia. Habitat binatang ataupun makhluk yang Allah cipta tu ada habitat dia, perangai dia, sifat dia. 1, 2, rezeki dia. Dalam habitat cara dia hidup. Ular ada cara hidup, tikus ada cara hidup dia, rimau ada cara hidup. Ini maksud qadara yang pertama. Yang kedua, rezekinya. Masing-masing Allah bagi rezeki. Walaupun semut yang kecil tetap ada rezeki. Yang ketiga, kata tafsir Al-Munir, ialah ajal dia, mati dia. Allah yang menentukan. Walau seekor semut, Allah menentukan dia mati bila mati. Itulah iman kita. Subhanallah. Maka mustahil tiada yang mengadakannya dan mengawalnya, teratur. Bahkan disebut oleh almarhum Ad-Doktor Fathiyakan di dalam kitabnya Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, ketika dia membahaskan bab pertama di sudut akidah, antara yang dia pertekankan ialah persoalan Allah yang menciptakan langit bumi segala-galanya. Buka dalam kitab. Subhanallah. Muslimin dan muslimat, inilah yang tidak dipahami oleh sebahagian golongan yang tidak percaya kepada Tuhan, golongan atheism, golongan etis yang tak percaya kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. 12. Setiap rahsia alam yang terbuka
akan disambung bulan depan. Tulis itu. So, kita sambung sesi yang akan datang perkara 12. So malam ni habis perkara 11. Secara mudah kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha zat, yang maha agung, yang mencipta segala-galanya, mengawalnya, mengaturnya, menentukan sifat-sifatnya, menentukan rezekinya. Sebab itulah kita pernah sebut dalam bab rezeki ini, tolonglah jangan kita jadi syirik kepada Allah. Kadang kita risau juga, kita ni tak ada lah pergi sembah berhala, tak ada. Tapi kadang-kadang kalam kita bila anak SPM semua 12, tapi 12 i kan, saya selalu sebut tu, cuma tak ada orang viral. Kan, anak orang 12A, dia 12A. A tu dia idgham. Maaf, dia ikhfa kan, masuk dalam I. Kan idgham, ikhfa. Dia sembunyikan A tu, duduk dalam I. So bunyi tu nak kata A pun dia, I pun dia. Tapi anak dia 12I. Cara dia tu 12A. Tanyalah pada ibu ayah yang anak flying colours dengan result yang baik dan yang gagal. Ini bukan noktah dalam hidup kamu. Nak sebut apa kadang-kadang bila anak result tak elok, mula kalam kita, hang ni nak kerja apa ni SPM 12I. Kemanalah hang ni nak cari makan apa ni. Tolong tuan-tuan, lembu yang rambut rumput tu berapa SPM? Pergi tanya lembu rambut rumput berapa dia dapat SPM? Kenyang kita punya nak korban dia minta darah rumput punya elok. Mana ada dia pergi sekolah, mana lembu? Kita berputik saja dalam rahim mak kita, kan malaikat catat dah rezeki kita semua, catat dah siap. Apalah kalam kita mak ayah ni, kadang-kadang kita nasihat, ni nak makan apa ni, besok nak bagi anak orang makan apa ni, SPM pun 12I. Ni kali ketiga dah dapat 12I dia kata. Mampus. Kotlah ada A1 kan, jadilah A1 apa dia, sejarah cemerlang tertinggi kau. Jadilah sejarah. Sejarah dia dapat A tu Kedah Pening punya sejarah. Kira kemas lah. Tuan-tuan muslimin muslimat, janganlah mak ayah cakap macam tu. Jangan, boleh jadi syirik kita. Tolonglah, rezeki ni Allah tentukan. Huwa Razzaq. Berapa ramai yang online jual dalam Facebook kan, kadang kita tertekan TikTok, duduk ini saya jual jubah ni tuan-tuan, macam-macam. Ya apalah, niaga lah. Murah-murah pula tu niaga lah. Sekolah tak tinggi mana SRP dia. Kelulusan SRP dia income 60,000, 70,000 sebulan. Bukan hisap okot cerut tu kan. Oi tuan-tuan, ini rezeki. Sebab itu antara asma Allah Ar-Razzaq. Sebab itu Allah kata huwa, dia Ar-Razzaq, dia maha pemberi rezeki. Asalkan kita usaha, adalah rezeki. Jangan kita cakap macam tu, apalah hang nak kerja nanti. Tak ada. Bumi Allah luas. Dia usaha aja Allah bagilah insya-Allah. Dan Allah dah tentukan rezeki dia ketika dia dalam rahim mak kita, kita dalam perut mak kita. Allah dah tentukan segala-galanya. So kita tak sembah berhala insya-Allah. Tak ada kita sembah, tak ada pasal. Tapi takut syirik yang sedemikian bahaya pada akidah kita. Wallahu a'lam. Selamat berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Korbankanlah masa, tenaga, pemikiran kita untuk melihat Islam berdaulat dan dihormati oleh seluruh manusia walaupun dia bukan Islam, insya-Allah. Itulah harapan dan cita-cita kita hasil daripada konsep kita berkorban, menyembelih binatang korban. Itulah sifat pengorbanan. Dan kata ulama, tiada pengorbanan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan.
Perjuangan tu jadi indah sebab ahli dia berkorban. Begitulah yang mahu kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.